Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, anak-anak, pada hari ini dapat kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Faraid. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang kedua, iaitu berkaitan dengan tajuk waris. Apakah pengertian waris? Okey, anak-anak boleh rujuk kitab Faraid pada muka surat 15. Pengertian Faraid iaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan si mati. Orang yang berhak menerima harta peninggalan si mati. Disebabkan oleh perkahwinan, kekeluargaan, walak ataupun Islam. Jadi orang yang berhak menerima harta peninggalan si mati itu kita panggil dia waris. Dalil pewarisan, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan sambung ayatnya ada mimma qalla minhu aw kathur nasibam ma'rudah. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Allah berfirman, orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran Allah dah terangkan tentang bagaimana sesuatu harta peninggalan si mati itu boleh diwarisi kepada waris-waris. Dan Allah dah tentukan hak mereka masing-masing, dan sesiapa yang ingkar dia akan menanggung dosa. Okey, dalil seterusnya Ustaz ambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya, berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak menerimanya. Dan selebihnya adalah untuk lelaki yang paling dekat. Itu panduan yang Rasulullah telah berikan bagaimana harta pusaka sepeninggalan si mati itu dapat boleh dibagikan, dan kalau ada baki, siapa yang dapat. Okey, itu kita akan belajar lebih detail lagi nanti pada tajuk yang seterusnya. Okey. Apakah perkara-perkara yang menjadi penyebab pewarisan, yang boleh waris boleh mewarisi harta pusaka si mati? Okey. Yang pertama, pernikahan. Pernikahan menyebabkan seorang lelaki dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan menjadi suami isteri yang boleh saling mewariskan dan mewarisi harta pusaka. Padahal mereka, suami dan isteri itu adalah orang luar, asalnya daripada keluarga yang lain. Tetapi mereka boleh saling mewarisi harta pusaka disebabkan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan kerabat.
Hubungan kerabat, iaitu kekeluargaan, ialah mereka yang ada pertalian nasab dengan si mati, seperti anak lelaki, anak perempuan, ibu dan bapa, datuk dan nenek, adik-beradik, iaitu saudara. Jadi kerabat berhak mendapat harta peninggalan si mati. Okey. Yang ketiga, disebabkan walak. Walak ini iaitu yang memerdekakan. Walak menyebabkan tuan yang memerdekakan berhak mempusakai harta pusaka hambanya yang telah dimerdekakan. Sekiranya hamba itu tidak mempunyai waris seperti anak lelaki, anak perempuan dan seterusnya. Hamba itu asalnya dia jadi hamba. Contohnya ada seorang hamba, saya ada seorang hamba. Jadi saya merdekakan hamba itu dan tiba-tiba hamba itu mati dan hamba itu tak ada waris. Jadi harta pusaka si hamba itu, bekas hamba itu saya dapat sebagai tuan kepada hamba itu. Dengan syarat hamba itu telah dimerdekakan. Sebab kalau hamba tu masih lagi menjadi hamba kepada tuan hamba tu, tidak boleh mempusakai hartanya. Okey, seterusnya Islam. Apabila seseorang Islam meninggal dunia dan tiada waris baginya, tak ada waris, tak ada anak, tak ada isteri, belum sempat kahwin, dan ibu bapa je pun dah mati, tak ada adik-beradik, dia memang seorang-seorang ataupun sebatang kara je di dunia ni, maka Baitul Mal berhak untuk mewarisi harta pusaka tersebut untuk kemaslahatan orang ramai. Baitul Mal berhak mendapat harta pusaka itu. Jadi maksudnya harta pusaka itu diserahkan kepada Baitul Mal. Okay, ingat anak-anak, sebab warisan ada 4. Yang pertama pernikahan, kedua kerabat, ketiga walak dan yang keempat adalah Baitul Mal ataupun orang Islam. Okey. Kerabat tadi yang sebagaimana telah saya nyatakan tadi adalah hubungan kekeluargaan. Di kerabat ini pula terbahagi kepada 2. Iaitu yang pertama, kerabat yang boleh mempusakai harta si mati. Itu kita sebut dia sebagai waris yang boleh mempusakai. Yang kedua, kerabat yang tidak boleh mempusakai. Dalam bahasa faraidnya zawil arham. Jadi ada 2. Ini tak semestinya kerabat itu semua boleh mempusakai. Ada bahagiannya. Pertama, ada kerabat yang boleh mempusakai dan ada kerabat yang tidak boleh mempusakai. Okey. Okey, sebagai untuk menjelaskan tentang walak tadi, ialah walak menyebabkan tuan yang memerdekakan berhak mempusakai harta pusaka hambanya. Tadi saya dah jelaskan, yang telah dimerdekakan sekiranya hamba itu tidak mempunyai waris. Dan Baitul Mal ini adalah sebenarnya merupakan perbendaharaan tempat bagi menyimpan harta orang Islam yang diletakkan di bawah kuasa pemerintah. Di negara Malaysia kita ini, Baitul Mal ini diletak di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Kalau di Johor ni, di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor lah, MAIJ. Jadi, harta pusaka bagi si mati yang tak ada waris ini, maka akan dimasukkan pada Baitul Mal, pada MAIJ, untuk digunakan untuk kegunaan untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Okey. Seterusnya, terdapat 5 kumpulan waris kerabat dalam pewarisan. Dalam waris-waris si mati itu, kalau kita kumpulkan, kita boleh
agihkan dia kepada 5 kumpulan. Yang pertama dipanggil waris ashabul furud. Waris ashabul furud ini iaitu waris-waris yang boleh menerima harta pusaka berdasarkan furud. Apa itu furud? Furud ialah kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Bila ditetapkan oleh syarak, maksudnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu kadar-kadarnya ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Itu semua itu diterangkan dalam Al-Quran dengan panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak boleh lari daripada kadar-kadar itu. Yang kedua, waris asabah. Waris asabah ialah waris-waris yang telah ditentukan untuk mendapat harta pusaka dengan cara taksib. Apa itu taksib? Taksib bermaksud mewarisi harta pusaka dengan salah satu daripada 2 cara berikut. Ada 2 cara. Yang pertama, mengambil semua harta pusaka. Taksib ni, waris asabah ni. Dia mengambil semua harta pusaka jika si mati tiada waris lain yang boleh mempusakai bahagian-bahagian tertentu. Tak ada. Dia saja seorang. Dia anak tunggal, lelaki ataupun perempuan. Jadi semua sekali dia dapat. Ataupun mengambil baki harta yang tinggal. Jika ada waris yang lain mengambil bahagian masing-masing. Taksib ni maksudnya dia tak ada kadar. Jadi dia memang taksib. Jadi dia dah bagi harta pusaka tu pada ibu dia. Ibu dia, adik-beradik dia, jadi ada baki. Dia punya. Itu maksudnya tak waris asabah. Taksib. Yang ketiga, waris zawil arham. Iaitu waris-waris yang tidak mendapat harta pusaka. Sama ada dengan mengambil furud atau dengan taksif. Dia tak layak menerima pusaka langsung, zawil arham ini. Okey. Yang keempat, waris hajbun ataupun mahjub. Iaitu waris-waris yang terlindung atau terhalang daripada mempusakai harta si mati dengan sebab-sebab yang tertentu. Biasanya dapat, tapi dia terhalang. Itu nanti kita akan pergi pada tajuk khusus masing-masing. Dan yang kelima, waris mawani'ul irth. Ini kita ada belajar pada pelajaran yang pertama. Waris-waris yang ada pada dirinya sifat-sifat atau perkara-perkara yang menegah dari mempusakai pusaka. Contohnya dia membunuh pewaris. Lepas tu dia ataupun murtad. Itu sifat-sifat yang menegah daripada mempusakai. Okey. Saya harap sampai situ anak-anak dah boleh faham. 5 kumpulan waris kerabat dalam pewarisan. Okey. Kita terus kepada waris lelaki yang mendapat harta pusaka. Anak-anak boleh tengok pada muka surat 19. Di situ dia ada senaraikan 15 waris lelaki yang mendapat harta pusaka. Okey. Ustaz sebut satu-satu. Anak-anak kena ingat. Yang pertama, anak lelaki. Anak lelaki. Yang kedua, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah. Yang ketiga, bapa. Yang keempat, datuk lelaki sebelah bapa hingga ke atas. Itu 4 yang paling atas. Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, bapa dan datuk lelaki sebelah bapa hingga ke atas. Ke atas ni maksudnya datuk, bapa, datuk, moyang dan sebagainya. Kalau ke bawah tadi, cucu, cicit dan sebagainya. Yang kelima, saudara lelaki seibu sebapa. Yang keenam, saudara lelaki sebapa. Ketujuh, saudara lelaki seibu sebapa. Ini saudara lelaki ni maksudnya adik-beradik dia yang lelaki. Seibu sebapa, satu mak, satu bapa. Satu ibu, satu bapa. Sebapa, satu ibu. Yang saudara lelaki sebapa,
Adik-beradik satu bapa, yang si ibu satu ibu. Kena faham tu. Yang ke-8, anak lelaki kepada saudara lelaki si ibu sebapa, iaitu anak saudara lelaki. Daripada saudara lelaki, daripada adik-beradiknya lelaki. Seibu sebapa, dan anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Anak saudara juga. Tapi adik-beradiknya yang satu bapa. Kita ni kan banyak dia punya salah silanya. Okay. Yang ke-10, bapa saudara si ibu sebapa sebelah bapa, iaitu adik-beradik bapa kita yang lelaki. Yang ke-11, bapa saudara sebapa sebelah bapa. Yang ke-12, anak lelaki bapa saudara si ibu sebapa, sepupu kita yang lelaki. Yang ke-13, anak lelaki bapa saudara sebapa. Dan yang ke-14, suami. Yang ke-15, tuan yang memerdekakan hamba tadi, yang walak. Letak bawah sekali. Okey, itu waris lelaki yang mendapat harta pusaka. Kita tengok pula waris perempuan yang mendapat harta pusaka pada muka surat 20. Ada 10 orang. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek sebelah ibu. Yang kelima, nenek sebelah bapa. Itu yang lebih rapat dengan si matilah. Okay, seterusnya, yang keenam, saudara perempuan si ibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan si ibu sebapa. Seibu. 6, 7, 8. Yang ke-9, isteri atau isteri-isteri. Ini maksudnya isteri seorang, kalau dia ada dua isteri, dua isteri dapat. Dan yang ke-10, puan yang memerdekakan hamba. Maksudnya walak itu daripada kalangan kaum wanita pun mendapat harta pusaka hamba ni yang telah dimerdekakan. Okay. Jadi waris-waris ni Ustaz harap anak-anak boleh ingat, boleh hafal. Ingatlah mana yang lebih senang ingat. Ambil yang 5 ke atas ke. Setiap lelaki tu ambil 5, perempuan ambil yang 5. Okey. Kita pergi kepada zawil arham. Tadi Ustaz ada nyatakan zawil arham. Apa maksud zawil arham? Iaitu waris zawil arham, kerabat si mati yang tidak mendapat pusaka, sama ada dengan mengambil furud, bahagian tertentu, atau dengan taksib, mengambil baki pusaka yang tinggal. Ini waris yang tidak, senang kata, dia memang tak layak langsung menerima pusaka si mati. Jadi siapakah waris-waris lelaki zawil arham ini? Kalau tengok pada muka surat 20, terdapat 20 dan 21. Ada 7 orang waris lelaki zawil arham. Iaitu yang pertama, cucu lelaki daripada anak perempuan. Tak dapat pusaka. Maknanya anak perempuan kita punya anak tu dia tak dapat. Anak lelaki daripada saudara lelaki seibu. Anak lelaki daripada saudara perempuan. Yang keempat, bapa saudara seibu dengan bapa si mati. Yang kelima, anak lelaki kepada bapa saudara seibu dengan bapa si mati. Maksudnya anak lelaki kepada bapa saudara, maksudnya sepupu kita yang lelaki tetapi adik-beradik dengan bapa kita secara seibu. Okey, yang keenam, datuk lelaki sebelah ibu, iaitu bapa kepada ibu, sama ada datuk si mati ataupun datuk kepada ibu si mati, ke atas. Yang ketujuh, bapa saudara sebelah ibu, iaitu saudara lelaki kepada ibu, adik-beradik ibu yang lelaki. Okay, waris perempuan zawil arham ada 7. Anak-anak boleh rujuk pada muka surat 21.
Yang pertama, mak saudara sebelah bapa, iaitu adik-beradik bapa yang perempuan. Kedua, mak saudara sebelah ibu, iaitu adik-beradik ibu yang perempuan. 3, cucu perempuan daripada anak perempuan. 4, ibu kepada datuk lelaki. 5, anak perempuan kepada bapa saudara, iaitu sepupu perempuan. Yang keenam, anak perempuan kepada saudara lelaki. Yang ketujuh, anak perempuan kepada saudara perempuan. Itulah 7 orang waris perempuan zawil arham. Jadi anak-anak kena ingat, waris lelaki zawil arham ada 7, waris perempuan zawil arham pun ada 7. Waris lelaki yang mendapat harta pusaka ada 15, waris perempuan yang mendapat harta pusaka ada 10. Mudah-mudahan Ustaz harap anak-anak boleh ingat semua waris-waris tersebut. Okay, sebelum kita berpisah, Ustaz suka mengingatkan anak-anak supaya jaga solat dan banyakkan mengaji. Musim-musim sekarang ni kita tak tahu apakah petanda ujian Allah Ta'ala turunkan ini, jadi kita takut kita tak sempat untuk kita mencari bekalan untuk dibawa ke sana nanti. Jadi jaga solat, banyakkan mengaji, ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kebetulan pada hari ini 1 Jun 2021, sejarah negara, kita berkuasa total lockdown ataupun PKP penuh. Jadi diharap anak-anak sentiasa duduk di rumah. Biarlah ibu bapa saja yang keluar untuk mencari rezeki dan memberi peralatan ataupun keperluan makanan kamu. Jadi anak kamu tak perlu keluar. Dan yang seterusnya, jagalah kesihatan. Banyakkanlah minum air, masak. Okey. Jadi akhir kata daripada Ustaz, bunga durian, bunga selasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.